Penekanan terhadap aspek pendidikan jiwa adalah suatu perkara yang penting sebagaimana ianya diberikan kepada aspek fizikal. Ia merupakan suatu aspek yang amat wajar diberikan perhatian yang khusus. Aspek ini dinamakan sebagai tazkiyah an-nafs oleh sebahagian ulama dalam Islam dan ia dipercayai dapat menolong melemahkan unsur-unsur buruk yang ada pada jiwa seseorang dan secara tidak langsung juga ianya dapat membawa kebahagiaan kepada pemilik jiwa tersebut. Islam amat memberi penekanan terhadap aspek jiwa sehingga Al-Quran sebagai sumber utama syariat Islam yang banyak memperbahaskan mengenainya dengan menyebut perkataan an-nafs. Al-Muhasibi tidak membukukan konsep tazkiyah an-nafs itu secara tersusun dan jelas. Ia hanya terkandung secara berselerak di dalam karya-karyanya yang menyentuh berkenaan kepentingan penyucian jiwa manusia seperti yang dilakukan dalam Ar-Ri'ayah li Hukukillah, Risalah Al-Mustarsyidin dan sebagainya. Nama lengkap Imam Al-Muhasibi adalah Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Iraq pada tahun 165 Hijrah dan wafat di Basrah, Iraq juga pada tahun 243 Hijrah. Beliau diberi gelaran atau kunyah Al-Muhasibi kerana beliau adalah seorang yang suka mengamalkan muhasabah an-nafs dalam kehidupannya serta sentiasa menilai amalan sehariannya agar sentiasa ikhlas dan jauh daripada penyakit riak. Ketika beliau masih kecil, beliau sudah berpindah ke Baghdad dan di sana beliau telah mempelajari tentang hadis serta telah bergaul dengan tokoh-tokoh terkemuka dan juga menyaksikan peristiwa-peristiwa penting pada masa itu. Al-Muhasibi pada awal kehidupannya merupakan seorang ulama yang terkenal dan mahir dalam bidang ilmu usul, ilmu akhlak, ilmu hadis dan juga ilmu tasawuf. Di samping itu, beliau juga merupakan salah seorang guru kenamaan di Baghdad dan menghabiskan sebahagian hidupnya di Baghdad. Pemikiran tasawuf beliau telah dinukilkan dalam kitab utamanya iaitu Ar-Ri'ayah fi Hukukillah. Tujuan utama kitab ini adalah untuk mengembangkan psikologi akhlak dengan sangat ketat dan karyanya ini telah menjadi karya yang berpengaruh kuat dalam tradisi ilmu tasawuf. Pengetahuan di bidang ilmu hadis dan ilmu fiqh telah diperoleh dari para ulama-ulama terkenal yang masih hidup pada zaman beliau. Di antara guru-gurunya dalam ilmu fiqh itu ialah Imam Syafi'i, Abu Ubaid Al-Qasimi bin Salam dan Qadi Abu Yusuf. Manakala dalam bidang ilmu hadis pula, beliau mendapat pelajaran daripada Hashim, Shuraih bin Yunus, Yazid bin Haran, Abu An-Nadar dan Suwaid bin Dawud. Ketika beliau dilahirkan, ia merupakan kemuncak kepada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi dan ketika berusia 5 tahun pula, Khalifah Harun Ar-Rashid telah dilantik ke tahta pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Sebuah zaman yang menyaksikan lahirnya para ulama dan pemikir Islam yang hebat khususnya di Baghdad iaitu pusat pemerintahan Khilafah Islamiyah dan kawasan sekitarnya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang tasawuf Imam Al-Muhasibi yang mana pendekatan beliau dalam ilmu tasawuf ini dengan memfokuskan kepada ajaran pemulihan akhlak manusia. Dan beliau juga menyatakan bahawa ilmu tasawuf ini memerlukan kepada pertimbangan akal manusia di samping ia mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Al-Muhasibi turut menekankan kepada aspek penyucian jiwa ataupun kita lebih kenal sebagai tazkiyatun nafs, yang mana menurut beliau, seseorang yang mempunyai sifat-sifat keji di dalam hatinya bukan sahaja akan mengotori hatinya, bahkan akan meletakkan manusia itu pada tahap yang paling rendah. Dan Al-Muhasibi membahagikan nafs kepada 3, iaitu yang pertama, manusia yang membesar dalam keadaan sedar dan tidak cenderung untuk tergelincir dalam maksiat. Di mana Imam Al-Muhasibi menjelaskan bahawa seseorang manusia yang telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dan mempunyai jiwa yang bersih dari segala sifat-sifat keji, mereka hanya akan menumpukan dan menyerahkan kehidupan mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini menjadikan mereka mampu untuk mengawal segala godaan nafsu yang akan menyebabkan mereka tergelincir dalam maksiat. Dan yang kedua, manusia dalam hatinya berlaku pertembungan antara baik dan juga buruk, di mana pada bahagian ini Imam Al-Muhasibi mengatakan bahawa manusia telah berazam
untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk berubah menjadi lebih yang baik. Namun, godaan hawa nafsunya yang sering menginginkan dirinya kembali kepada maksiat menyebabkan dirinya sentiasa berperang untuk melawan segala godaan tersebut. Dan yang ketiga adalah manusia yang sentiasa menuruti hawa nafsunya, di mana Al-Muhasibi menjelaskan seseorang manusia itu sering kalah dengan nafsunya meskipun mereka mengetahui dan meyakini mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihisap segala amalan-amalan mereka. Dan mereka sering melakukan maksiat sehingga mereka merasakan selesa hidup dalam keadaan tersebut. Dan an-nafs menurut Al-Muhasibi ialah satu aspek yang sangat penting dan merupakan tunjang utama dalam menjalani latihan kerohanian. Dan ia merupakan langkah yang terawal dalam proses latihan kerohanian tersebut. Ajaran tasawuf Al-Muhasibi ini lebih bersifat kepada akhlaki dan memfokuskan kepada dua perkara, iaitu ma'rifatun nafs dan juga mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana manusia yang ingin mengenal dirinya perlu terlebih dahulu mengetahui akan hakikat tentang dirinya yang merupakan seorang hamba Allah yang diperintahkan untuk mentaati segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ingin menuruti hawa nafsu ini adalah merupakan punca berlakunya kerosakan hati manusia. Seterusnya, Al-Muhasibi turut menjelaskan bahawa puncak kepada jalan kesufian ini ialah ma'rifatullah, yang mana seorang salik yang telah mencapai kepada tahap mahabbah, maka pastinya dia telah mencapai kepada puncak kesufian, iaitu menyedari akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang salik akan sentiasa bermujahadah dalam proses tazkiyatun nafsnya kerana diri dan jiwa seorang salik itu telah tertanam pengetahuannya tentang Allah sehingga mereka sedar bahawa Allah sentiasa melihat segala yang mereka kerjakan. Dan selain itu, Al-Muhasibi juga menekankan kepada aspek muhasabatun nafs dalam ajaran tasawufnya, dan ia adalah merupakan salah satu langkah dalam mengatasi masalah tekanan yang dihadapi oleh manusia. Dan dua keadaan menurut Al-Muhasibi yang boleh dilakukan oleh seorang salik dalam proses muhasabatun nafs itu ialah yang pertama, muhasabah terhadap perkara yang telah lalu, dan yang kedua adalah muhasabah terhadap perkara yang akan datang. Jadi, proses muhasabatun nafs ini perlu dilakukan oleh seorang salik secara berterusan kerana ia merupakan satu proses yang melibatkan akal dan juga hati manusia, dan ia dapat mengawal diri manusia dan membantu untuk memelihara kualiti latihan kerohanian yang dilakukan. Selain itu, Imam Al-Muhasibi juga turut menekankan kepada aspek riyadah dan juga mujahadah, di mana seorang salik perlu melaksanakan latih tubi dalam jalan kerohanian dan sentiasa bermujahadah dalam melaksanakan latihan tersebut. Melalui proses ini, manusia ini memerlukan kepada kesabaran yang sangat tinggi dan memerlukan kepada tiga keadaan, iaitu sabar dalam mentaati perintah Allah, dan yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi masalah dunia. Jadi manusia ini sememangnya gemar kepada keseronokan, suka akan keseronokan kerana ia adalah fitrah kejadian manusia. Namun yang menjadi satu kebimbangan adalah apabila keseronokan itu sehingga menyebabkan mereka ini tersungkur dalam lembah maksiat. Sebab itu manusia ini perlu menjalani proses riyadah dan juga mujahadah bagi memastikan diri mereka ini dapat dicegah dan dikawal daripada perkara-perkara yang akan memudaratkan hati mereka. Berdasarkan kepada pengalaman yang diperolehi daripada mempelajari tentang tasawuf Al-Muhasibi ini, dapat diringkaskan bahawa pentingnya bagi seorang manusia ini dalam menyucikan jiwa dan hatinya untuk melalui latihan-latihan kerohanian. Dan setiap manusia ini diciptakan secara fitrahnya inginkan kedamaian dan juga ketenangan. Maka manusia perlu melalui proses tazkiyatun nafs bagi membersihkan hati dan jiwa mereka daripada segala perkara-perkara yang keji. Dan untuk mencapai kepada tazkiyatun nafs ini, terdapat kaedah yang telah digariskan seperti proses muhasabah terhadap segala perkara, terhadap segala perbuatan yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan dengan pelaksanaan ini, amalan muhasabah ini dapat menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan, dan dalam usaha untuk mencapai kepada ketenangan dan juga pengetahuan tentang Allah ini juga memerlukan kepada riyadah dan juga mujahadah dalam menjalaninya. Oleh itu, ajaran tasawuf Al-Muhasibi ini boleh diterapkan dalam jiwa setiap manusia, dan ia dapat membantu mereka dalam menangani tekanan dan masalah yang dihadapi. Kerana setiap manusia itu perlu menyucikan jiwa mereka dengan membersihkan jiwa dan hati mereka daripada segala sifat-sifat yang keji dan menghiasinya dengan pakaian-pakaian yang indah seperti sifat-sifat yang terpuji.
Jadi sekian sahaja daripada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.